warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum saya nak bercakap lebih panjang, eloklah saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi oleh ibu ayah Muhammad Azri Aizat bin Yusof, merupakan mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, memegang nombor matrik di 2019-2091-326, mengambil kos pendidikan Islam. Hari ini saya akan bercakap mengenai dasar-dasar pendidikan Malaysia. Okey. Antara dasarnya adalah dasar memertabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris. Dalam kurungan ataupun singkatan adalah MBMMBI. Apakah itu MBMMBI? Okey, pelaksanaan dasar MBMMBI ni diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2011. Berikutan memasukkan dasar PPSMI secara beransur-ansur pada mulai tahun 2011 hinggalah sepenuhnya pada tahun 2014. Hal ini bertujuan untuk melahirkan generasi Malaysia yang fasih dan yakin menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Memertabatkan bahasa Malaysia bermaksud meletakkan bahasa Malaysia pada tempat yang sepatutnya sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan, seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Bahasa Malaysia merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Manakala tujuan utama untuk memperkukuhkan bahasa Inggeris adalah untuk membolehkan meneroka pelbagai ilmu dan meningkatkan persaingan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Selain itu, bahasa Inggeris juga merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan oleh masyarakat sekalian. Okey, dasar MBMMBI bertujuan untuk memupuk perpaduan bahasa komunikasi utama dan bahasa ilmu. Okey, bagaimanakah MBMMBI dibentuk? Okey, yang pertama, mengadakan program latihan peningkatan profesionalism guru bagi subjek bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang kedua, guru bahasa Inggeris dilatih bagi meningkatkan profesionalism guru serta dibekalkan dengan kemahiran selaras dengan pembangunan pendidikan nasionalisme. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, saya Imran bin Samsudin akan menerangkan tentang dasar satu murid satu sukan. Jadi, apakah dasar satu murid satu sukan? Dasar ini mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan dasar ini, setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun, selaras dengan dasar sukan negara, sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Majulah sukan untuk negara. Jadi, apakah matlamat satu murid satu sukan ini? Matlamatnya membangunkan modal insan dari kalangan murid melalui penyertaan menyeluruh dalam kegiatan sukan sepanjang tahun, dan ia juga memupuk budaya bersukan di kalangan murid. Selain itu, persoalan tentang bagaimanakah satu murid satu sukan dibentuk. Konsep dasar satu murid satu sukan digubal untuk menyokong FPK agar dapat memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. Selain itu, membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu sukan di sekolah. Dapat dilihat sekolah-sekolah di Malaysia mewajibkan murid-murid mengambil bahagian dalam aktiviti sukan bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah dari segi penglibatan di dalam sukan, khususnya kepada yang kurang aktif. Jadi, dasar ini membolehkan guru-guru mencongkel bakat murid dalam bidang sukan atau permainan. Melalui sukan yang disertai oleh murid, bakat mereka dapat disuburkan dengan bimbingan dan latihan daripada guru. Kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Bersama saya Zulfazli Bazman akan menerangkan apakah objektif dasar satu murid satu sukan. Okey, yang pertama adalah membentuk budaya sukan dalam kalangan murid. Kita bukan sekadar ada budaya membaca saja, kita juga ada budaya bersukan. Okey, di mana murid-murid ni kita nak didik supaya murid-murid ni aktif dalam sukan. Okey, itu objektif yang pertama. Yang kedua adalah memenuhi naluri semula jadi murid dalam aktiviti fizikal. Okey, seperti yang kita tahu, manusia ni dia tak boleh duduk diam saja. Okey, dia tak boleh fokus dalam membaca atau fokus untuk belajar sahaja. Tapi dalam objektif dasar satu murid satu sukan ni adalah nak bagi murid-murid ni aktif dalam aktiviti fizikal. Okay. Yang ketiga adalah mewujudkan landasan ke arah kecermerlangan sukan. Okay, seperti yang kita tahu, sekolah-sekolah sukan, sekolah-sekolah yang cemerlang dalam bidang sukan, antaranya sekolah-sekolah macam sekolah Putih Alil, ramai di kalangan pelajar mereka ni memang cemerlang dalam sukan. Dan saya yakin setiap sekolah mesti ada keinginan yang ataupun mesti mahukan yang terbaik untuk sekolah mereka untuk menjadi sekolah nombor satu, sekolah sukan nombor satu di Malaysia. Okey, seterusnya adalah memberi keseimbangan di dalam akademik dan keperluan fizikal. Okey, kita memang kena seimbang lah dari segi belajar dan juga bersukan. Kalau kita fokus dalam belajar sahaja, pada masa hadapan kita nanti mungkin tidak cerah, tapi rezeki kita tidak tahu kan. Cuma bila kita seimbang ni, peluang masa depan kita tu cerah. Okay. Seterusnya adalah membentuk sasiah, jati diri, disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid. Okey, maknanya objektif dasar satu murid sukan ni adalah untuk membentuk murid ni sentiasa ada sasiah diri, jati diri, disiplin dan nilai murni. Bukan sekadar bersuka dia tanpa disiplin. Tidak. Mesti bersukan tu mesti ada tujuan dia. Antaranya inilah membentuk sasiah diri, jati diri, disiplin dan nilai murni. Okey, yang terakhir adalah meningkatkan kecergasan jasmani murid, memupuk perpaduan menerusi sukan. Mana
mana macam seperti yang kita tahu, kalau kita seimbang dalam sukan dan belajar ni ataupun sukan dan akademik, otak kita akan jadi cerdas dan cergas. Okey, seterusnya saya akan terangkan. Biasanya mesti akan timbul persoalan, bagaimanakah objektif satu sukan ni dapat dilaksana dan dicapai. Okey, antaranya yang pertama adalah dilaksanakan dan dicapai melalui program sukan sepanjang tahun yang merangkumi sukan untuk semua dan sukan untuk kecermelangan. Okey, seperti untuk sekolah-sekolah sekarang, bila dasar ni dibentuk, sepanjang tahun mesti ada program satu murid satu sukan. Okey. Yang kedua adalah antara program sukan yang dilaksanakan adalah program sukan umum, yakni sepanjang tahun, seperti sukan balapan dan padang berentas desa, di mana pelajar perlu melibatkan diri dan mewakili rumah sukan masing-masing. Okey. Maknanya di sekolah kita ni ada rumah-rumah sukan, betul tak? Rumah sukan warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning. Jadi ada program, antaranya program ni adalah sukan balapan, sukan padang. Macam sukan balapan ni dalam trek 100 meter, kalau sukan padang ni lompat jauh, lompat tinggi. Dan saya yakin merentas desa ni setiap sekolah mesti ada. Ada sekolah yang buat 5 km, ada sekolah buat 3 km. Kalau sekolah rendah ni buat pendek sikit. Kalau sekolah menengah ni mungkin lebih jauh. Dan di situ kita akan menentukan rumah sukan mana yang paling hebat. Okey. Seterusnya adalah kelab sukan dan permainan. Okey, kelab sukan dan permainan kita lebih macam bila kita ada aktiviti koko, ini koko di kelab, di mana memerlukan 90 minit seminggu bagi sekolah menengah dan 60 minit seminggu bagi sekolah rendah. Program ini memerlukan murid-murid menghadiri latihan pelbagai sukan dan modify games. Okey, maknanya di sini sepanjang tahun setiap sekolah dalam kelab sukan dan permainan, kalau bagi sekolah menengah dia memerlukan masa sebanyak 90 minit untuk latihan, tapi bukanlah 90 minit terus. Setiap sekolah mungkin dia akan buat koko mungkin seminggu sekali, dia akan fokuskan untuk latihan sukan dan permainan. Okey, seterusnya adalah program pertandingan dalaman pula, merupakan pertandingan antara rumah sukan, pertandingan kelas dan pertandingan dom di antara asrama. Saya yakin setiap sekolah ataupun setiap sekolah asrama mesti akan ada pertandingan dalaman. Contohnya macam antara rumah sukan, antara kelas-kelas, antara tingkatan-tingkatan, antara asrama dom yang atas atau dom yang bawah. Mungkin ada gitu kan. Tapi itulah program dalaman ni, mungkin ada sekolah yang laksanakan, dan tapi kalau kita tengok objektif ni memang satu murid sukan memang nak semua sekolah laksanakan. Okey, yang terakhir bagi murid yang mempunyai bakat dalam sukan pula, mereka akan mewakili sesuatu sukan ke peringkat yang lebih tinggi, seperti mewakili daerah, negeri dan negara. Okey, bagi murid-murid ataupun pelajar yang ada bakat yang lebih baik ataupun bakat yang membawa sekolah itu baik ataupun yang terbaik di Malaysia, mereka akan mewakili satu sukan. Contohnya, seorang pelajar dia kemudian akan mewakili dalam pertandingan badminton. Sekiranya badminton, dia akan cikgu sekolah tu, guru-guru sekolah tu akan buat pemilihan lah antara mana murid yang bagus, yang ada bakat dalam badminton. Macam bola sepak pula, dia kena cari setiap orang untuk jadikan satu tim sekolah tu. Okey, jadi mungkin setakat ini saja yang saya dapat terangkan. Moga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.